Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri' bihi fahmana. وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita sama-sama mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufik yang dikurniakan kepada kita, dapatlah sama-sama kita pada malam ni bagi menyambung kembali kelas metodologi usul qiraat 10, yang mana malam ni kita akan bincangkan usul qiraat yang terakhir dalam susunan imam-imam qiraat, iaitu qiraat khalaf al-ashir, khalaf yang ke-10 menurut Tariq ad-Durrah. Ya, dan kita juga panjatkan syukur di atas kesihatan, keafiatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, lapang masa semua, dan semoga kita dirahmati juga diberkati oleh Allah Ta'ala. Program malam ni atau kelas malam ni, metodologi usul qiraat 10, anjuran RH Qiraat Center, dan semoga Allah berkati atas usaha yang dilaksanakan ataupun usaha yang disembahkan untuk mengembangkan ilmu Al-Quran, yang ambil bahagian atau yang bantu untuk lancarkan kelas kita. Semoga Allah Ta'ala berikan ganjaran setimpalnya, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Ustaz akan share di sini slide yang akan bincangkan pasal usul qiraat khalaf al-ashir, khalaf yang ke-10. Usul qiraat yang ke-10 ini ataupun khalaf al-ashir ini, dibandingkan dengan imam-imam qiraat yang lain itu tak terlalu banyaklah. Mungkin 2 kali pertemuan saya rasa selesai, ataupun nak selesai malam ni tu pun boleh. Tapi kalau malam ni tu rasa macam boleh sebenarnya, cuma slide itu tak berapa siap lagi lah untuk yang kedua. Jadi kita akan buat pertemuan saya rasa 2 kali lah sempat. Ya, dia tak banyak. Lagi pula kita yang telah ikuti daripada awal hingga ke sekarang ini, dah banyak perkara-perkara yang disentuh. Maka ada istilah-istilah yang akan disebutkan nanti adalah perkara yang dah disentuh sebelum ini. Jadi senang untuk kita faham sebagai orang kaji kepada kita semua. Okey, sesi yang pertama kita akan lihat kembali sekali lagi, ya. Sekali lagi, masya-Allah. Fadilatul Syekh juga bersama dengan kita. Ahlan wa sahlan ya Syekhna. Sekali lagi kita tengok kepada nama-nama imam qiraat, ya, berserta dengan perawi. Seperti mana yang lepas, setiap kali kita bincang usul qiraat yang baru, saya akan ulang yang sekali lagi nama-nama imam qiraat. Rasanya semua dah ingat, ya, dah ingat secara tak langsung, hafalnya tidak mungkin, tapi ingat secara tak langsung. Yang pertama ialah Nafi', perawinya 2, Qalun dan Warash. Ya, Qalun dan Warash. Manakala yang kedua Ibnu Katsir, perawinya Al-Bazzi dan Kumbul. Yang ketiga Abu Amr, perawinya Ad-Duri dan As-Susi. Yang keempat ialah Ibnu Amir, perawinya ialah Syam dan juga Ibnu Zakwan.
Yang kelima Asim, yang tak asing lagi lah bagi kita. Asim, perawinya ialah Syu'bah dan Hafs. Yang keenam Hamzah, perawinya ialah Khalaf dan Khallad. Dan Hamzah kita usah bincang dan tadarus pun kita adakan setiap hari Selasa petang. Lagilah kita dapat faham dengan baik tentang bacaan qiraat Hamzah. Alhamdulillah. Yang ketujuh Al-Kisai, perawinya Al-Laits dan Ad-Duri. Itu selesai daripada nombor 1 sampai nombor 7. Yang kita belajar adalah daripada qiraat Thariq Asy-Syatibiyah. Ya, Thariq Asy-Syatibiyah ataupun dipanggil qiraat As-Surah. Qiraat As-Surah. Kemudian yang ke-8 qiraat Abu Ja'far, rawinya Ibnu Wardan dan Ibnu Jammaz. Yang ke-9 Yaqub, rawinya Ruwais dan Rauh. Dan yang terakhir yang kita nak bincangkan sama-sama malam ni ialah Khalaful Ashir, perawinya ialah Ishaq dan Idris. Jadi nombor 8, nombor 9, nombor 10 adalah mengikut Thariq Ad-Durrah yang disusun oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Jadi ia juga dimasukkan dalam dipanggil qiraat surah, ya, qiraat surah, qiraat kecil. Nanti ada pula qiraat kubra, qiraat yang besar, ya, mengikut Thariq At-Thayyibah. Baik, ini qiraat Khalaf Al-Ashir yang kita dah sebutkan tadi. Ada 2 perawi, Ishaq dan juga Idris. Baik, sebagai pengenalan kepada imam yang akan kita belajar ialah Imam Khalaf. Sebenarnya biografi Imam Khalaf ini sudah dibentangkan dalam kita belajar usul qiraat Hamzah. Juga ada dalam buku Al-Mughni yang Ustaz sempat siapkan, kitab Al-Mughni, hasil daripada kelas pertama yang kita buat. Maka terbitlah kitab Al-Mughni. Dalam tu ada biografi Imam Khalaful Ashir, tak silap Ustaz, ya, ataupun Imam Hamzah. Tuan-tuan dan puan juga boleh ulang kembali ataupun merujuk kepada buku Al-Mughni, ya, ada dalam ni. Jadi Ustaz sebut sekali lagi lah, sebab kita nak belajar Khalaf, kita sebut sekali lagi biografi Imam Khalaf, kerana orang yang sama, ya. Sebab itu dia letakkan nama Khalaf Al-Ashir, nak membezakan kita antara Khalaf yang dia menjadi perawi kepada Imam Hamzah dengan Khalaf yang dia menjadi imam, mempunyai perawinya tersendiri. Baik, beliau ialah Khalaf bin Hisham bin Tha'lab bin Khalaf Al-Asadi Al-Baghdadi Al-Bazzar, yang mana lahirnya pada tahun 150 Hijrah dan dia meninggal dunia di Baghdad pada tahun 229 Jamadil Akhir, bersamaan dengan 767 Masihi. Dan beliau hafal Quran ketika berusia 10 tahun. 10 tahun dah hafal dah. Kita pun ada juga yang hafal. Maksud hafal tu bukan baru nak start hafal. Dah ingatlah tu. Ya. 10 tahun. Dan bila mencecah usia 13 tahun, dia mula menuntut ilmu pengetahuan. Dalam biografi Imam Khalaf, dalam kitab disebut begitu. Nak menunjukkan kepada kita ilmu yang awal diberi penekanan oleh orang tuanya ialah Al-Quran. Selesai Quran, baru dia mula dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu agama yang lain. Diriwayatkan daripadanya bahawa beliau menceritakan, nampak tak? Aku pernah muskil pada satu bab berkaitan nahu. Berkaitan nahu, maka aku berbelanja sebanyak 80,000 dirham sehingga dapat memahaminya. Ini adalah nak menjelaskan kepada kita bagaimana
kesanggupan untuk Imam Khalaf ni berkorban RM1, 1 dinar lah, dirham kita panggil kan, 1 dirham, untuk dia nak tahu ilmu berkaitan dengan Nahu. Dia ada muskil satu bab. Nak dapatkan pengetahuan tersebut, dia sanggup berbelanja sebanyak 80,000 dirham. Tak tahulah berapa menyamai duit kita. Banyaklah, rasa 80,000 dirham. Sehingga dia dapat faham. Jadi kita betul lah yang disebutkan juga, untuk dapatkan ilmu perlu ada pengorbanan harta, perlu ada pengorbanan masa, kan? Perlu ada pengorbanan tenaga. Dan Imam Khalaf ini seorang imam yang thiqah. Thiqah ni makna yang boleh dipercayai lah. Menjadi qori bagi penduduk Baghdad dan juga alim. Alim dalam pelbagai wajah qiraat imam-imam qurra. Dia pakar dalam wajah-wajah qiraat imam-imam qurra, sehingga beliau membuat pemilihan sendiri daripada wajah-wajah tersebut. Maknanya dengan keilmuan dia, alimnya beliau, hingga dia pilih sendiri daripada wajah-wajah tersebut menjadi qiraat yang dibawa oleh beliau. Namun dia masih berpegang kepada qiraat ahli Kufah, tak terkeluar daripada qiraat ahli Kufah. Jangan silap faham, bila disebut pemilihan sendiri itu bukan direka sendiri, masih ada sandaran. Sandaran ambil daripada guru-gurunya yang mana, dan bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Ibnu Jazari dalam Ibnu Jazari dia nukilkan dalam kitabnya An-Nash fil Qiraat Al-Ash, satu kitab yang masyhur, kitab yang bahaskan pasal qiraat, rujukan utama dalam qiraat kubra. Dia kata Abu Bakar Ibnu Ashtah berkata, Imam Khalaf berbeza bacaan dengan Imam Hamzah dalam pemilihan wajah-wajah bacaannya sebanyak 120 huruf. 120 huruf. Jadi dia berbeza dengan imamnya, iaitu Imam Hamzah. Maksudnya kan dulu kita belajar dia adalah perawi kepada Imam Hamzah. Sekarang ini dia mempunyai perawinya tersendiri dan berbeza dengan bacaan Imam Hamzah sebanyak 120 huruf. Walau bagaimanapun, tegas Ibnu Jazari, hasil penelitiannya terhadap pemilihan wajah-wajah bacaan yang dilakukan oleh Imam Khalaf itu, beliau tak menemui pemilihan tersebut terkeluar daripada qiraat ahli Kufah walaupun satu huruf, bahkan tak terkeluar daripada qiraat Hamzah, Al-Kisai, Syu'bah, melainkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa haramun ala qaryah, di surah Al-Anbiya. Dia bacanya seperti Imam Hafs. Masih ada kaitan dengan imam-imam yang lain. Dan dia ambil bacaan daripada Sulaim bin Isa bin Abdul Rahman bin Abi Hamad daripada Hamzah. Mana susu galu bacaannya juga bersambung sampai kepada Imam Hamzah, yang mana guru dia Sulaim. Oleh yang demikian, Imam Khalaf juga dianggap sebagai salah seorang perawi kepada Imam Hamzah. Dan Imam Khalaf juga meriwayatkan huruf-huruf daripada Zaid bin Aus al-Ansari, Ishaq al-Musayyibi, Ismail bin Ja'far, Yahya bin Adam, dan mendengar daripada Imam Kisai beberapa huruf, tetapi tidak membaca kepadanya. Bahkan beliau hanya mendengar Imam Kisai membaca Quran hingga khatam, lalu dihafaz bacaan tersebut. Okey, itulah sedikit sebanyak saudara puan semua tentang biografi Imam Khalaf yang pernah disebut sebelum daripada ini semasa Ustaz bentangkan usul qiraat Hamzah, ya. Mudah-mudahan kita dapat ingat kembali biografi beliau. Dan nanti untuk perawinya kita akan sebut pada pertemuan akan datang. Okey. Baik, kita pergi kepada bab basmalah. Masuk usul yang pertama dalam qiraat Khalaful Ashir ini. Tentang basmalah.
Bagi qiraat Khalaf, tenang saja, dia sama dengan Imam Hamzah. Iaitu dia wasal tanpa basmalah. Bacaannya ialah wasal tanpa dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tu saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif lam mim. Sambung terus dan tidak dibaca basmalah. Samalah ya. Okey. Dan okey, ni contohnya lah kalau kita baca dah habis dah nak khatam lah ni, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sambung juga walam yakul lahu kufuwan ahadun, qul a'udzu birabbil falaq. Sambung terus wa min syarri hasidin idza hasada, qul a'udzu birabbin nas. Ya, sambung lagi sampai minal jinnati wan nasi. Nak sambung mana lagi? Dah habis dah. Sambung balik dengan Fatihah. Minal jinnati wan nasi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Maknanya kalau nak masuk kepada surah Fatihah baru dibaca bismillah. Mana-mana imam qiraat lah yang tak baca bismillah di surah-surah yang lain, tapi kalau dah sambung surah Al-Fatihah mereka akan baca bismillah terlebih dahulu. Okey. Jadi dalam bab ini ada yang bertanyakan tentang bagaimana pula nak sambung dengan 4 surah yang dipanggil Az-Zuhr. Surah yang digelar sebagai Az-Zuhr, ya. Ustaz pun dah ada bagi respon dah juga, dah menjawab pada persoalan itu tentang kalaulah surah-surah yang lain dibaca disambung masuk surah yang baru. Kalau katakan Imam Khalaf Al-Ashir ataupun Imam Hamzah baca tanpa basmalah, maka bila masuk kepada surah yang digelar sebagai Az-Zuhr, surah Az-Zuhr ni ada 4 surah, iaitu surah yang bermula dengan Wailun. Inilah mana surah yang bermula dengan Wailun. Wailul lil mutaffifin, Wailul likulli humazatil lumazah. Dan juga surah yang bermula dengan La uqsim, itu la uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu bihadzal balad. Ataupun nak mudah ingat, kita hafal wailun wailun wala wala. Cara nak ingat wailun wailun wala wala. Jadi 4 surah ini digelar sebagai Az-Zuhr, di mana mana-mana surah nak masuk surah ini, maka di sana ada ulama yang membezakan dengan surah lain. Kalau surah lain baca tanpa basmalah sambung terus, maka sampai di sini kamu kena saktah. Seolah dia kata gitu, kamu kena saktah. Okey? Jadi itu setengah daripada pandangan ulama. Tetapi di sana ada juga yang mana ulama dia tak membezakan antara surah yang digelar sebagai Az-Zuhr dengan surah yang lain. Maknanya kalau surah yang lain baca wasal tanpa basmalah, maka sampai di surah yang digelar sebagai Az-Zuhr juga disambung tanpa basmalah. Tak perlu, tak ada beza-bezalah, sama aja buat macam mana, ya. Kalau saktah tempat yang lain, saktah jugalah di situ. Ya, tak ada beza. Itu kebanyakan ulama, ya, bukan segelintir. Kebanyakan ulama tak membezakan. Sebahagian ulama membezakannya, ya. Okey. Kerana yang membezakannya adalah dia bersandar ataupun berpegang kepada kita panggil dia tak berpegang kepada riwayat, bahkan dia adalah ijtihad semata-mata. Itu ada disebut dalam kitab, ya, komentar ataupun panggil ta'liq dalam bahasa Arabnya, tentang mereka yang membezakan. Jadi ada yang menyebut yang membezakan itu bukan sebenarnya berpegang kepada riwayat, tetapi lebih kepada ijtihad semata-mata, ya. Okey. Baik, selesai yang ni.
Ustaz tak sambung lagi pasal macam mana Al-Anfal dengan Taubah, semua tu semua dah di banyak kali kita dah bincang. Jadi Ustaz skip aja yang tu ya. Kita masuk kepada yang ketiga. Yang pertama tadi tentang biografi, yang kedua basmalah, yang ketiga bab mat dan qas. Mat dan qas. Jadi senang ya kalau nak talaki khalaful ashir, senang je. Sebab tak banyak perbincangan dia, lebih kurang macam hafs saja. Okey, mat dan qas. Ni nak panjangkan cerita sikit. Sekali lagi Ustaz sebut tentang mat dan qas ini kita hanya bincang dua jenis mat, iaitu mat munfasil dan dimasukkan dalam mat munfasil juga mat silah tawilah. Kemudian yang kedua ialah mat muttasil. Kenapa di-highlightkan dua mat ini saja? Kerana banyakkan ulama-ulama qurra yang berbeza mat inilah. Kebanyakan setengah-setengah tu ada tambah lagi kalau baca Warash, bincang lagi mat badal, bincang lagi mat lin. Tapi kalau kalau imam-imam qiraat yang lain dibandingkan dengan Hafs, fokus yang ni, mat munfasil, mat silah tawilah dan mat muttasil. Okey, pengertian mat. Ni kita dah sebut dah berulang kali, rasanya dah faham semua maksud mat. Maksud mat tu panjanglah, panjangkan suara. Dan panjangkan suara itu atas kita kata atas 3 huruf, iaitu alif sebelumnya bagi atas, waw mati sebelumnya baris depan, ya mati sebelumnya baris di bawah. Bila mana bertemu dengan huruf hamzah qata ataupun mati, berlakulah mat ya. Manakala qas ialah bermaksud memanjangkan mat dengan qada mat asli. Bila sebut qas pun ada juga mat di situ tapi pendek lah. Ya, mat di situ maksudnya pendek. Dia bermakna mat asli 2 harakat tanpa ada penambahan atasnya. Sebab tidak ada hamzah, tidak ada huruf mati. Okey, mat muttasil. Khalaful ashir 4 harakat. 4 harakat bacanya ya. Contoh yang dari dulu lagi. Ja'a. Okey, dibaca panjang 4 harakat. Samalah dengan Hafs, 4 harakat juga ya. Cuma Hafs boleh juga baca 5. Jadi khalaful ashir ini 4 harakat. Iaitu nak ditakrifkan sikit lagi tentang mat muttasil sebagai ulang kaji je. Sebab Ustaz percaya yang hadir dalam kelas malam ni tu rasanya dah boleh kenal mat muttasil. Tak apa, kita ulang kaji, kita sebut juga mat bila mana salah satu daripada huruf mat bertemu hamzah qata dalam satu kalimah, misalnya jaa, ini satu kalimah lah ya, maka dihukum sebagai mat muttasil, yang mana mat muttasil wajib baca panjang. Sebab itu dipanggil, malas nak cakap banyak, malas nak ulang kali sebut, kita kata mat wajib muttasil. Malah nak orang tanya banyak kali. Seolah-olahnya macam tu. Dia mat muttasil, hukumnya wajib baca panjang. Jadi tak sempat orang tanya hukum, kita terus jawab wajib, mat wajib muttasil. Difahamlah tu ya. Okey. Kemudian yang kedua, mat munfasil terjadi bila salah satu daripada huruf mat yang terletak di akhir kalimah bertemu dengan hamzah qata awal kalimah berikutnya. Ini mat munfasil, mat yang terpisah. Bertemu dengan huruf hamzah tapi kalimah yang berlainan. Okey. Khalaful ashir juga mat munfasil ini dibaca dengan 4 harakat. Jadi senanglah nak ingat, dia sama je. Sama qada harakat. Kalau mat muttasil 4, mat munfasil juga 4 harakat. Contoh, ini huruf mat. Inna ada mat alif ya, mat tu. Bertemu hamzah a'tainaka. Inna dengan a'tainaka tu kalimah lain-lain. Sesungguhnya kami kurniakan kepada engkau. Jadi dihukum sebagai mat munfasil.
Okey, panjang 4 lah. Inna a'tainaka. Begitu jugalah mad silah tawilah dibaca dengan 4 harakat. Ma lahu afladah. Okey, ma lahu afladah. Baik, ini contoh-contoh yang lain lagi, samalah dengan slide-slide yang sebelum ni, tentang mak munfasil. Yang Ustaz merahkan tu mak munfasil lah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Senangnya baca khalaful ashir ni tak kena ulang banyak kali. Satu track je, terus. Bukan macam kolon yang kita belajar dulu. Kolon jalan sikit kena patah balik, 2 kali patah balik, 4 kali patah balik kan. Kolon kalau waras lagi seronok, 2 3 kali patah balik kan. Ulang. Hamzah pun juga sama. Baca gerak sikit, ulang pula, ulang lagi. Jadi kalau khalaful ashir satu track je, jalan je, clear je. Macam jalan di highway je, terus. Okey, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Panjang juga. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Contoh mat muttasil pula, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ataupun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Yang sawaun itu mat muttasil senang kita kenal walaupun tak faham maknanya. Nampak ada alif bertemu hamzah ada tanwin. Confirm dia satu kalimah lah. Sawaun alaihim, bila kenal dia satu kalimah itu mat muttasil. Falamma adaa'at ma haulah. Itu juga mat muttasil. Manakala contoh mat silah tawilah pun senang kita kenal, ada waw kecil, atas tu ada tanda mat. Ada ya kecil tu, atas tu ada tanda mat. Itu mat silah tawilah yang hanya berlaku ketika wasal sahaja. Ketika waqaf tak adalah mat silah tawilah. Bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun falah. Tak adalah mat silah sebab waqaf. Falahu ajruhu 'inda rabbih. Adalah mat silah tawilah bila kita wasal. Okey. Habis. Habis tentang mat. Ya, mat lin tak bincang, tak payah belajar mat lin. Sebab dia sama dengan hafs. Mat arid li sukun, mat badal, mat iwad ke, mat lazim ke, mat apa lagi, faruq ke, ta'zim ke, sebagainya, semuanya sama. Ya? Semuanya sama bacaannya dengan hafs. Jadi kita tak bincanglah. Tapi mat munfasil, mat muttasil juga sama. Cuma disebut juga. Dah sama sebut juga. Ini kena sebut. Sebab yang ini seperti mana yang tak maklum tadi, yang ini kebanyakan ulama berbeza. Berbeza dari segi kadar harakat. Ya. Macam kita belajar kolon. Kolon kan boleh 2, boleh 4. Bila kita belajar duri an Abi Amr, 2 dengan 4 boleh. Bila kita belajar Susi, 2 sahaja. Ibnu Katsir, 2 sahaja. Warash, 6. Hamzah, 6. Kan ada perbezaan dari segi kadar harakat tu pada mat munfasil dan mat muttasil. Okey. Selanjutnya kita masuk yang keempat ialah tentang mim jamak. Mim jamak. Pertamanya maksud kepada mim jamak ialah mim tambahan. Mim menunjukkan jamak bagi muzakkar, bagi lelaki, dan dia biasa terletak selepas daripada salah satu 3 huruf. Huruf ha alaihim, huruf kaf alaikum, huruf ta antum. Itu semuanya mim jamak lah tu. Ya, maknanya mereka, kamu semua. Okey. Cuma yang nak dibincangkan dalam mim jamak bukanlah sama seperti bincang riwayat Qadun, riwayat Warash, apa lagi, Ibnu Katsir, bukan juga sama dengan Abu Ja'far, yang mana mereka ini berkenaan dengan mim jamak, mereka baca silah, ya, silah mim jamak.
Tapi tentang khalaful ashir ini, kita highlightkan mim jamak adalah berkenaan dengan baris huruf ha. Baris huruf ha yang mana dia berada bersebelahan atau berada sebelum mim jamak. Penting kita kena kenal mim jamak, itu poin yang pertama. Kena kenal mim jamak. Lepas tu sebelum tu huruf ha kan. Ha itu adalah dhamir. Dhamir yang bersama dengan mim. Okey. Jadi bagi Imam Khalaful Ashir, dia baca dengan baris hadapan apabila mim jamak terletak sebelum huruf mati dan sebelumnya huruf ha didahului baris bawah ataupun ya sakinah. Sebenarnya baris depan di situnya ialah baris huruf ha ya. Yang silap faham. Yang mim jamak tu memang baca baris depan. Sebelum tu juga dibaca baris depan. Contohnya alaihimul qital. Mim tu dah memang baris depan. Sebelum tu baris bawah. Alaihim. Kan? Alaihim tu ha tu baris bawah. Tapi bila kita baca khalaful ashir, kita akan baca dengan ha baris depan. Alaihumul qital. Ketika wasal. Ya? Kalau ketika waqaf, dia waqaf dengan alaihim. Bihimul asbab. Juga sama. Dia baca baris depan. Bihumul asbab. Kalau waqaf, bihim. Ini kena faham. Ya? Supaya kita tak salah ketika waqaf. Kerana dalam Qurannya akan tulis dengan baris depan. Jadi kalau tulis baris depan, takut tersalah nanti. Bukan tersalah, takut kita terberhenti. Habis nafas di alaihim. Tiba-tiba kita berhenti alaihum. Kita berhenti alaihum kerana dia letak baris depan. Padahal dia kena tahu satu perkara ialah waqaf lain, wasal lain. Ya. Okey. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 166. Ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihim. Itu waqaf. Kalau sambung wa taqatta'at bihumul asbab. Yang Ustaz dah pernah sebut sebelum ni, hati-hati bila baca hafs. Bila baca hafs, kita sebagai guru ke, kita cuba ambil perhatian. Murid kita baca betul ke dia baca ha baris bawah? Dia baca hafs. Betul ke dia baca baris bawah? Sebab ramai yang kita jumpa, dia baca hafs tapi menjadi baris depan. Wa taqatta'at bihumul asbab. Tak sempat kita ajar khalaful ashir, dia dah tahu awal dah. Kan? Tak sempat nak ajarkan dia khalaful ashir. Dia lagi ke depan daripada kita. Okey. Jadi sekarang kita tahu yang khalaful ashir lain bacaannya dengan hafs. Jadi ambil perhatian di situ, ya. Wa taqatta'at bihumul asbab. Okey, ini macam inilah. Dia bila dah tulis begini, mungkin dia baca daripada awal. Ittabara'al ladzina tabi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihum. Sikit lagi dah nak habis tapi nafas dah habis sampai bihum. Maka dia berhenti wa taqatta'at bihum. Tu salah lah. Dia kena waqaf wa taqatta'at bihim. Okey. Ulang balik wa taqatta'at bihumul asbab. Baru balik ke depan. Firman Allah dalam surah Ibrahim, wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzab. Ya'tihimul 'adzab. Maka di sini pun sama, wa anzirin nasa yawma ya'tihumul 'adzab. Ya'tihumul 'adzab. Baris depan. Okey. Habis tentang mim jamak. Yang kelima, bab saktah. Tajuk ni lagi suka tajuk ni. Saktah. Oleh kerana kita belajar Hamzah, memang terkenal dengan saktah. Ya, hukum saktah terkenal bagi Imam Hamzah. Khalaf an Hamzah paling banyak saktah bacaannya. Khalaf an Hamzah, ya, paling banyak saktah. Jadi kita bincang sekali lagi tentang saktah. Dalam usul khalaful ashir di sini, definisi kepada saktah, ya,
bermaksud berhenti sekejap, berhenti seketika, tempoh berhenti 2 harakat, kemudian teruskan bacaan masih guna nafas yang sama. Okey, nafas yang sama juga. Imam Khalaf, senangnya tiada saktah. Habis. Kan tajuk dia senang je. Imam Khalaful Ashir ini tak ada saktah. Sama ada dalam bab alif lam, al, ataupun syai, ataupun dalam bab sakin mafsul, juga tak ada saktah. Yang sebelum ni banyak sangat saktah. Dan tiba-tiba dalam Khalaful Ashir ini, dia tak membacanya dengan saktah. Okey. Jadi dalam bab saktah ini, kalau kita tengok saktah yang wajib dalam bacaan Imam Hafs, saya highlightkan atau ulang sekali lagi lah untuk perhatian kita, tempat-tempat yang dibaca saktah bagi Imam Hafs dia tak saktah, iaitu dalam surah Al-Kahfi misalnya. Yang alif lam, yang syai, yang sakin mafsul tu dah dijelaskan tak ada saktah. Clear yang tu. Manakala yang ini pun sama juga. Tempat-tempat yang dibaca saktah bagi Imam Hafs juga tak disaktah oleh Imam Khalaful Ashir. Pada halaman 293 dalam surah Al-Kahfi ayat 1 nak sambung dengan ayat yang kedua, ya, satu nak sambung dengan yang kedua, alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, sambung dengan qayyimah, tak ada saktah, wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyimah. Ya. Macam gitu. Kalau sambung tak ada saktahnya, bertanwin lah. Iwajan qayyima. Ya, bukannya baca walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Jangan keliru di situ ya. Sebab dia letak baris satu aja tu. Dia letak satu je baris. Walam yaj'al lahu iwaja, lepas tu ada sin. Kalau kita talaki guna Quran Hafs, bacanya Khalaful Ashir. Jadi dia dah tahu hukum Khalaful Ashir untuk tempat ini tak ada saktah. Guna Quran Hafs, maka kesilapan dia mungkin di situ ada berlaku kesilapannya bila dia tengok atas jim tu ada baris satu saja. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Salahlah. Ya. Tapi kalau guna Quran Khalaful Ashir, dia letak baris dua. Rasanya ada kan? Semuanya ada Quran Khalaful Ashir kan? Kalau tak ada boleh dapatkan lah Khalaful Ashir. Tanya Datin lah, ada Quran Khalaful Ashir. Okey, ada. Kalau ada Kak Alina cuba tengok. Ustaz agak-agak je tu tadi tu. Macam dia okey. Tapi pernah tengok ya dalam Quran qiraat yang lain. Muka surat 293 kalau Quran, kalau apa ni muka suratnya sama. Betul Ustaz, dia ifak. Betul ada baris dua. Ada baris dua. Tanwin, ifak. Okey. Jadi lagi kita confident lah, lagi confident bacanya berlaku ikhfa. Walam yaj'al lahu iwajan qayyima. Kerana di sana ada yang baca Hafs tapi dia ambil dengan tariq yang tak ada saktah, tariq Jazari lah kan. Dia tak tahu asalnya ialah bertanwin di situ. Juga salah. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san. Salah bacaannya. Ya. Okey. Terusnya dalam surah Yasin muka surat 443 yang biasa kita ni dah cukup terkenal dah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Kalau waqaf marqadina matikan apa ni kalau niat kita waqaf bolehlah kita bernafas. Tapi kalau niat kita nak sambung min marqadina dengan hadha tak perlu saktah lagi lah. Marqadina hadha. Okey. Yang seterusnya surah Al-Qiyamah ayat 27, waqila man raqa, bagi Hafs saktah, bagi Khalaful Ashir tak ada saktah juga. Waqila marraqa, terus saja. Waqila marraqa, masukkan dalam ra. Kemudian dalam surah Al-Mutaffifin muka surat 588, kalla bal rana ala qulubihim. Kita baca saktah bagi Imam Khalaful Ashir. Tak ada saktah. Kalla barrana ala qulubihim. Cuma ra tu adalah imalahnya. Tak apa dulu, biar dulu.
Okey. Jadi bacanya tak ada saktah ya. Baik, manakala surah Al-Haqqah ini bagi mana-mana, oh masuk dalam Imam Ibn Katsir. Ya ni slide yang samalah ni. Senang je. Kejap Ustaz tukar terus. Tak ingat nak tukarkan. Ini yang saya itu. Okey. Ini boleh dua wajah. Maknanya sebenarnya bagi mana-mana qiraat lah. Kalau surah Al-Haqqah ini boleh kita baca sama ada kita nak baca dengan saktah ataupun kita nak baca dengan idgham, ya. Saktah ataupun idgham. Atau kita kata nak baca dengan izhar atau idgham. Izhar apa? Izharkan ayat yang pada ayat 28 perkataan maliyah kita izharkan ha. Izharkan ha. Bila kita nak izharkan ha tu kita mesti kena saktah, baru dia nampak dia ada huruf ha. Tapi kalau kita tak saktah dia tak nampak. Kemudian kita juga boleh baca dengan idgham, maliyah halaka. Maliyah halaka. Kalau izhar dan saktah maliyah halaka. Ya. Maliyah halaka. Okey, itu dalam surah Al-Haqqah. Baik. Ustaz, maksudnya di khalaf al-ashir kita boleh baca sama macam yang kita baca pada hafs. Bukan wajah saktah lah maksud saya. Boleh dengan wajah saktah. Sekejap macam mana? Sekali lagi boleh ulang? Tak, maksudnya ni tadi pada khalaf al-ashir untuk bacaan wasal kita boleh baca dengan idgham kan, maliyah halaka dengan wajah saktah tu Ustaz. Maliyah Dengan halaka. yang kedua tadi saktah, yang awal tadi idgham. So maksudnya pada khalaf pun boleh baca yang sama lah. Boleh. Boleh baca sama dengan yang hafs lah. Dengan hafs. Sama dengan hafs. Satu dia panggil dia panggil idgham, satu lagi dia panggil izhar. Cuma bila kita izhar tu kita saktah lah. Maknanya di sini dia adalah berbeza dengan Imam Hamzah tu sendirilah. Imam Hamzah dia lain. Imam Hamzah dia lain tu sebab apa? Bila dia sambung dia tak ada ha. Maliyah halaka. Bila sambung dia tak ada ha. Dia hasakat ya, hasakat. Dia hazafkan ha usat. Dia hazafkan ha usat. Kalau wasal, kalau waqaf, dia adalah waqaf. Dia pakai mustatil jugalah Ustaz, dia punya tanda mustatil. Ya, dalam Quran Hamzah. Hamzah mustatil. Okey, yang bulat bujur bulat bujur. Sifr mustatil. Menandakan kalau bulat bujur menandakan kalau waqaf ada. Kalau wasal hilang. Jadi itu bagi Hamzah. Bagi Hamzah dan Yaqub Ustaz. Yaqub, Hamzah dan Yaqub. Okey. Jadi bagi imam-imam lain wasal, waqaf ada ha. Bila begitu kalau wasal kalau wasal boleh dua. Iaitu boleh izhar, boleh idgham. Bila izhar dia mesti kena saktah. Bila idgham tak ada saktah lah. Kalau idgham dah tak ada saktah lah. Tujuannya masa izhar tu dia kena saktah sebab kalau kita teruskan juga tanpa ada saktah latifah, saktah latifah itu
dia tak nampak ha tu jelas. Seolah-olah akan jadi idgham juga. Kalau kita terus saja ma auna anni maliyah halaka, dia macam idgham juga. Maliyah halaka, maliyah halaka, maliyah halaka, jadi idgham juga. Maka di sana wajah untuk track izhar tadi dimasukkan saktah, lagi clear bunyi ha. Ma auna anni maliyah halaka anni. Okey. Kalau Okey. idgham lah. Okey, baik. Boleh ya? Ini muka surat 5, 6, 7. 5, 6, 7. Cantik nombor dia. Okey, selesai. Masuk yang ke-6 tentang dua hamzah satu kalimah. Dua hamzah dalam satu kalimah. Pertemuan dua hamzah pada satu kalimah yang dimasukkan dalam bab ini ialah kedua-dua hamzah tersebut terdiri daripada hamzah qata'. Terdiri daripada hamzah qata'. Hamzah pertama mesti baris atas dan hamzah ini dikenali sebagai hamzah istifham. Manakala baris hamzah kedua pula terdiri daripada 3 keadaan. Ada baris atas, ada baris bawah, ada baris depan. Baris atas contoh dia anzartahum. Baris bawah contohnya innaka. Atau baris depan contoh dia unabbiukum. Daripada dulu lagi contoh ini je yang disebut ya. Anzartahum innaka unabbiukum. Bolehlah ya. Bolehlah ambil. Contohnya ni. Okey. Baik. Macam belajar bahasa Arab lah. Belajar bahasa Arab kalau belajar fi'il fa'il kalimah yang sama juga ya. Dhahaba Muhammadun. Tak ada kalimah yang lain. Dhahaba Muhammadun. Daraba Aliyun. Jadi yang sama je. Nama-nama yang sama cukup popular. Ini pun sama jugalah. Tahu innaka au nabbiukum. Boleh faham? I, au. Jadi yang ni, yang a depan tu dipanggil hamzah istifham. Yang awal tu istifham. Makna dia adakah? Apakah? Jadi untuk Imam Khalaful Ashir ni senangnya dia baca dengan tahqiq kedua-dua hamzah. Selesai. Tak pening sangat kepala yang ni. Tak macam yang Qalun, yang Warash ke, Ibnu Kathir ke, Abu Amr ke, Abu Ja'far ke, Hisham lagilah. Hisham lagilah banyak nak kena ingat ya. Hisham. Kalau yang lain bagi ustaz sendirilah, Hisham tu dia lebih complicated sikitlah. Tentang dua hamzah dalam satu kalimah ini. Kalau imam-imam lain tu senang sikit. Ya. Okey. Okey, ini bukan Imam Hamzah. Baik. Ini bukan Imam Hamzah. Sekejap ya. Kena buang. Kena buang ni. Bukan kena buang, kena tukar. Imam. Ini Imam Khalaf. Imam Khalaful Ashir tentang bab dua hamzah dalam dua kalimah ini kita ambil sebab dia sama dengan Imam Hamzah beberapa tempat. Dia tambahkan hamzah istifham pada tempat-tempat berikut. Dalam tajuk ini boleh kita highlightkan tentang di sana ada kalimah yang berbeza dengan Hafs. Hafs baca tak ada hamzah istifham, tapi Imam Khalaful Ashir dia baca tambah hamzah istifham. Bila tambah hamzah istifham, dia baca secara tahqiq kedua-dua hamzah. Ini tak ada formula. Dia kena ingat je. Tak perlu hafal juga, kena ingat. Ya? Kena ingat tempat-tempat berikut ini ditahqiqkan kedua-duanya. Pertama dalam surah Al-A'raf 1, 2, 3. Yang tadi 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3. Ya. Qala Fir'aun amantum. Dalam bacaan Hafs, qala Fir'aunu amantum bih. Bagi bacaan Khalaful Ashir,
dia tambah satu lagi hamzah menjadi qala fir'aunu aamantum bih. Okey, jadi senangnya guna Quran khalaful ashir, selesai masalah lah yang ni. Tapi kita kena tahunya ialah dia tahqiqkan dua-dua hamzah. Tak kena tashil, tak kena ibdal, ya. Jadi baca tahqiq. Okey, itu satu. Yang kedua Taha 71, Asy-Syu'ara 49. Qala aamantum lah. Qala aamantum lah, ya. Aamantum. Berbeza juga dengan Hafs. Hafs satu je. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Okey, itu surah Taha ayat 71, Asy-Syu'ara 49. Al-Ankabut yang ketiga, Al-Ankabut ayat 28. Walutan idh qala liqaumihi innakum. Yang merah ni, tengok yang merah ni, ada satu je hamzah ni sini. Walutan idh qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Yang tu Quran Hafs. Manakala bagi khalaful ashir, walutan idh qala liqaumihi innakum, tambah satu lagi hamzah. Innakum. Okey. Yang ketiga, yang terusnya yang kelima. Yang keempat ni, Yang keempat innakum. Saya potong balik. Kenapa yang ni jadi 5 terus? Sebab ada yang dia tak sama dengan hamzah. Okay. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Tambah satu lagi. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Okey, itu surah Al-A'raf ayat 81. Okey, baik. Terusnya yang kelima iaitu surah Al-A'raf ayat 113. Waja'a as-saharatu fir'aun. Qalu inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Jadi dibaca juga ditambahkan hamzah di sini. Qalu inna. Qalu inna. Inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin. Kemudian yang ke-6. Ini nama. Yang ke-6 surah Fussilat. Samalah dengan Hafs. Hafs pun ada dua hamzah. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Jadi depannya a'jamiyun bagi Hafs baca tashil, itu kita sedia maklum. Bagi Imam Khalaful Ashir dibaca dengan kedua-duanya dihakikkan a'jamiyun. A'jamiyun Arabi. A'jamiyun Arabi. Baik. Jadi lagi jelas kita tahu asalnya cuma bacaan Hafs je. Cuma Hafs di sini tashil a'jamiyun. Bagi Khalaful Ashir a'jamiyun. Ditahqiqkan kedua-dua huruf hamzah. Okey, selesai. Bab penambahan hamzah istifham. Ya. Sekarang ni kita bincang pula tentang istifham yang berulang-ulang. Dalam ayat itu ada 2 kali istifham. Jadi kalau kita pernah belajar imam-imam yang sebelum ni, dalam bab ini bila masuk istifham berulang-ulang yang kita refer kepada Hafs, Hafs baca kedua-dua tempat dengan istifham, tapi setengah qiraat dia berubah-ubah. Ada yang istifham pertama, khabar yang kedua, ada yang khabar pertama, istifham kedua.
Tapi bagi Imam Khalaful Ashir ini senangnya ialah dibaca istifham. Tempat pertama dan tempat kedua. Dua-dua istifham. Dalam Quran ada 11 tempat. Ya. Kes ini ada 11 tempat. Dia baca istifham kedua-duanya. Samalah dengan Hafs. 11 tempat. Tapi Hafs ada satu tempat yang dia khabar pertama, istifham kedua. Nanti kita tengok. Ya. Muka surat 249. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a'idha. Itu tempat pertama. Kunna turaban a'inna. Itu tempat kedua. Ini panggil berulang-ulang. A'idha a'inna. Jadi Hafs baca macam ni, Khalaful Ashir pun baca macam ni. Tak ada beza, ya, sama. Muka surat 249. Terus muka surat 286. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Ini dalam surah Al-Isra ayat yang ke-49. Sama juga, ya. Dibaca dengan istifham dan tahqiq pula, kedua-duanya. Muka surat 292 surah Al-Isra ayat 98, ya, ayat 98. Dzalika jazaa'um bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza. Itu istifham. Kunna 'idhaman wa rufatan a inna. Itu juga istifham. Okey. Tahqiqkan kedua-duanya. Nombor 4. Ada berapa tadi? Ada 11 kan? Nombor 4. Qalu, muka surat 347. Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Surah Al-Mu'minun ayat 82. Ya. Muka surat 410 surah As-Sajdah. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Okey, itu pun sama, istifham, dikekalkan kedua-dua tempat itu dan baca tahqiq. Muka surat 446 As-Saffat ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Ada dua-dua tempat dengan istifham. Yang ketujuh, muka surat 448 surah Saffat. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun. Okey, surah As-Saffat ayat 53. Yang ke-8, muka surat 535 surah Al-Waqi'ah ayat 47. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Okey, itu muka surat 535. Terusnya muka surat 583. Lagi ke depan. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah. Surah An-Nazi'at. Ya, yang ni berada pada dua ayat. Ayat 10, ayat 11. Sebelum ni duduk dalam satu ayat, ya. Ini dua ayat. Walaupun dua ayat tetap dianggap sebagai istifham berulang-ulang. Yang ke-10, patah balik, 383. Surah An-Naml ayat 67. Wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Okey. Dan yang terakhirnya yang ke-11, muka surat 399. Walutan idh qala liqaumihi innakum. Innakum di sini nampak satu hamzah. La ta'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. A innakum la ta'tuna ar-rijala wa taqta'una
Maknanya ayat yang ke-27 dalam bacaan Hafs tak ada istifham. Sorry, ayat 28 ya, ayat 28. Dalam Hafs tak ada istifham. Ayat 29 Hafs ada istifham. Manakala bagi khalaful ashir ayat 28, 29, dua-dua ini dia baca dengan istifham. Nampak? Ini yang khalaful ashir lah. Walutan idh qala liqaumihi a innakum lata'tunal fahisha lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. A innakum lata'tunar rijal. Okey, habis bab 2 hamzah 1 kalimah. Terusnya kita masuk bab 2 hamzah dalam 2 kalimah. Maksud 2 hamzah dalam 2 kalimah bab ini ialah pertemuan hamzah qata yang terletak akhir kalimah dengan hamzah qata yang terletak awal kalimah berikutnya bila dibaca wasal. Maknanya di akhir ada hamzah, di awal depannya pula ada juga hamzah. Bila kita baca wasal, barulah berlakunya pertemuan 2 hamzah. Kalau berhenti pada tempat pertama, maka tak berlakulah pertemuan itu. Ya. Dia kena pergi lagi, sambung, barulah berlaku pertemuan 2 hamzah. Dalam bab ini kita boleh bahagikan begini je, 2 bahagian. Ya. Bahagian pertama, baris kedua-dua hamzah tu sama. Kalau baris atas sama-sama baris atas, baris bawah yang pertama sama-sama baris bawah juga yang kedua. Kalau yang pertama baris depan, yang kedua juga baris depan. Itu bahagian pertama. Manakala bahagian yang kedua pula berlainan baris. Jadi kita tengok berlainan baris macam mana pula. Dia ada 5 jenis. Rasanya dah ingat ya. Sebelum ni pun kita dah tunjuk. Okey, senang juga tajuk ini. Tak panjang cerita. Itu bagi kedua-dua hamzah ini ditahqiqkan. Ya, dibaca dengan tahqiq. Habis itu je tajuk dia. Tahqiq, faham tak? Kalau tahqiq lah. I pun tahqiq, pun tahqiq. Kalau berlainan baris ada 5 jenis kan? Kita dah sebut sebelum ni ada 5 jenis. Ada yang mana hamzah pertama baris atas, hamzah kedua baris bawah. Tak samalah tu. Okey, walaupun tak sama tetap ditahqiqkan. Ai, jelas. Ai. Kalau hamzah pertama baris bawah, hamzah kedua baris atas. Ia. Kalau hamzah pertama baris depan, hamzah kedua baris atas. Tak sama juga. Ua. Ya. Kalau hamzah pertama baris depan, hamzah kedua baris bawah. Ui. Ya. Ui. Okey. Lagi apa lagi? Tadi dah sebut ai, ia, ua, ui. Apa satu lagi? Iu tak ada kan? Iu, ya. Iu. Iu. Ada ke iu? Ada ke iu? Ada Ustaz. Ada. Baris atas ai ada. Au ada. Baris depan ua ada. Ada. Ui pun ada. Baris bawah ia. Yang iu tak ada. Yang iu tak ada dalam Quran. EU tak ada dalam Quran. Dalam bahasa nak Arab ada kira tak Ustaz? Bahasa Arab ada. Cuma Ustaz lupa kalimah dia. Dalam bahasa Arab ada, tapi dalam Quran tak ada. Yang iu. Okey. Okey. Ya. Okey. Tapi berlainan baris lah tu. Okey, boleh ya? Senang je tajuk ini, pendek saja, ditahqiqkan kedua-duanya. Okey, masuk tajuk yang ke-8. Bab hamzah mufrad. Ini pun senang juga, sikit je.
Hamzah mufrad. Hamzah mufrad ni hamzah tunggal lah. Ya, hamzah tunggal dalam satu kalimah tu ada satu je hamzah. Mungkin dia mati, mungkin dia berbaris. Mungkin mati, mungkin berbaris. Jadi dalam bacaan Imam Mukhalaful Ashir, dia bab hamzah mufrad ni ada kalimah yang dia ibdalkan. Iaitu kalimah Ya'juj wa Ma'juj. Cukup terkenal kalimah ini. Sebelum ni pun dah belajar juga qiraat yang mana kalimah ini Ya'juj wa Ma'juj dia baca ibdal Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Ya, dalam surah Al-Kahfi ayat 94, surah Al-Anbiya 96. Kalimah yang kedua Az-Zi'bu juga dia baca dengan ibdal. Az-Zib. Ya, Az-Zib ada 3 tempat saja dalam Quran dan 3 tempat itu pula duduk dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf ada Az-Zib. Itu ayat 13. Wa akhafu an ya'kulahu adh-dhibu wa antum anhu ghafilun. Ibdalah. Ayat 14. Qalu la in akalahu adh-dhibu wa nahnu usbatun inna idzal lakhasirun. Ayat 17. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhib. Ini je yang nampak jadi ma'rif li sukun, yang lain tak jadi. Sebab kita tak berhenti biasanya yang lain 13 14 tu. Ayat 17 kita berhenti, ya. Fa akalahu adh-dhib, walaupun nak kira kan lebih baik sambung, tapi nafas sini pun nasib baik sampai je. Panjang ayat tu. Okey. Baik, kemudian ini tentang hamzah yang berbaris. Hamzah mufrad yang berbaris. Iaitu was'al, fas'al, ataupun fas'aluhum, atau fas'alu, banyak jugalah. Maksudnya di sini daripada perkataan soal bahasa Arab, soal. Bahasa Melayu pun soal juga, soalan. Soalan bahasa Melayu tu. Soal, tanya ya, tanya. Jadi dalam Al-Quran, perkataan soal yang menjadi fi'il amar, kata perintah, suruh tanya. Suruh tanya. Kalau kita cakap macam ni, kalau kita kata kalau kita bercakap dengan seseorang, kita minta dia tanyakan. Dia tanyakan. Kita akan kata is'al. Is'al, tanya. Ya? Tanyakan. Nak tanya siapa? Ikutlah tanya siapa-siapa. Is'al. Nak suruh tanya kita, is'al ni. Tanyakan aku. Ya, tak faham, tanya. Ya, is'al. Jadi, perkataan soal, bila dia berbentuk fi'il amar, diawali dengan huruf waw, atau diawali dengan huruf fa, maka dia baca macam ni. Wasal, fasal, fasaluhum, fasalu. Dia akan nampak di situ macam dia apa ni, seolah berlakunya naqal. Baris hamzah pindah kepada sin, hamzah dibuang. Jadilah wasal. Ya. Jadi wasal. Ataupun jadi fasal. Okey. Boleh. Ini macam sesenaya boleh ingat rasanya yang ni. Dalam Qurannya dah siap gitu. Dalam Quran Khalaqul Ashir. Okey. Baik, terusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya tanya yang walaupun telah dihazafkan hamzah tu, dia masih fi'il amr je. Dia memang masih fi'il amar. Jadi kalau tak ada waw tu nak baca apa Ustaz?
Kalau tak ada waw kekal ikut yang asal dia lah. Adalah hamzah tu. Oh, Ah. tak. Maksud saya kalau khalaf dia baca wasal. Kalau tak ada waw tu nak jadi fi'il amrnya jadi wasal juga. Ya, kalau tak ada waw jadi sal. Okey. Saya nak. Okey. Jadi sal. Okey Ustaz. Terima kasih. Okey, sama. Okey. Apa ni? Betul juga soalan tu. Boleh kita ambil satu maklumat juga berkenaan dengan fi'il amar yang tak ada waw. Jadi tak ada waw jadi sal. Bila sal tu banyakkan qurra baca sal je, tak ada yang baca sa'al. Kalau dah kata sa'al dah jadi madhi. Ya, kalau sal bertanyalah. Tanyalah. Ada dalam Quran kita yang mula dengan sal. Hafs baca kan, sal bani Israila kam atainahum. Itu ada dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Sal bani. Maknanya dalam Hafs pun berlaku yang tak ada huruf hamzah tu. Tapi kalau ada waw, was'al, kita baca begitu, was'al. Tapi bagi Khalaful Ashir, dia baca sama ya. Sama dengan yang tak ada waw tu. Kalau salbani, baca salbani. Kalau ada waw, wasal. Wasal. Okey. Boleh ya? Baik, terusnya kita ambil mungkin ini tajuk dan akhir lah agaknya. Bab iltiqa usad. Ya. Ustaz, yang tadi tu yang wasal tadi tu dan sebagainya itu cuma untuk kalimah ni saja kan Ustaz? Bukan semua kalimah kan ni kalimah khusus. Kalimah ini. Kalimah ni saja kan? Daripada perkataan soal yang menjadi fi'il amar. Fi'il amar kemudian ada waw depannya, ada fa depannya, maka kita kena naqal lah, macam berlaku naqal dan hazaf. Wasal fasal. Okey. Ya. Macam Tapi hanya untuk kalimah ni. Untuk kalimah ni je. Macam fas'aluhum, bukan dikhususkan kepada surah Anbiya ini saja. Ini sebagai contoh je ya. Sebagai contoh. Maknanya ada yang fas'alu tak ada hum. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kan. Jadi tetap dibaca dengan sama jugalah. Fas'alu. Okey, faham. Okay, baik. Terus kita pergi ke tajuk bab iltiqa sakinain, pertemuan dua huruf mati. Imam Khalaful Ashir, dia baca dengan baris depan. Dalam bab iltiqa sakinain ini, maknanya di sana ada dua huruf yang mati yang bertemu kan. Bila bertemu tu, maka mesti kita kena hidupkan yang pertama. Kalau tak boleh nak baca. Jadi Imam Khalaful Ashir, dia akan baca baris depan huruf yang mati. Tapi syarat untuk baca baris depannya bila mana hamzah wasal itu kalau kita nak mula dengan baris depan. Kalau mula dengan baris bawah, dia tak ubahlah, dia kekal baris bawah lah huruf yang pertama mati tu. Contohnya waqalat ukhruj alaihinna. Waqalat ukhruj alaihinna. Jadi kita mulakan hamzah wasal dengan baris depan. Ukhruj. Ukhruj kan baris depan. Bila kita mula baris depan, maka waqalat yang ta tu asalnya mati kena hidupkan dengan baris depan. Waqalat ukhruj alaihin. Waqalat ukhruj. Dalam Qurannya memang dah letak dah baris depan, tak payah fikir sangat. Ya. Maksud Ustaz tak ada masalah sangatlah kalau kita baca Qurannya. Tapi kalau kita pakai Quran Hafs nak talaki Khalaful Ashir, kena fahamlah formula ni. Kena baca baris depan. Hafs baca baris bawah. Waqalatikh.
Asal ta tu mati. Tapi Quran kita dah siap letak baris bawah. Okey. Begitu jugalah sekiranya huruf yang mana huruf nun mati daripada tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Imam Khalaful Ashir dia akan baca baris nun tu dengan baris depan. Waja'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Itu kalau kita berhenti munib dan kita mula pada ayat berikutnya hamzah wasal baris depan. Udkhuluha bisalam. Bila kita baca sambung waja'a biqalbin munib binud quluha. Kalau has muni binid quluha. Dia tak kisah depannya dimula dengan baris depan ke ataupun tak. Hafs tetap dengan baris bawah je. Ya, semuanya baris bawah je. Yang ni baris depan. Muni binud quluha. Dalam surah Al-A'raf ayat 49 juz 8 muka surat 156. Ulail ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannah. Jadi kalau sambung la yanaluhumullahu birahmatin udkhulul jannah. Birahmatin udkhulul jannah. Okey. Surah Ibrahim, boleh kita ambil contoh yang lain lagi. Ayat 26, juz 13, muka surat 259. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin nuj. Khabithati nuj tustat. Hafs baca lain. Kasyajaratin khabithatin nij. Khabithatin nij tustat. Jadi kalau yang baca dia baca Quran, dia baca ayat ini tiba-tiba sampai sini dia sebut kasyajaratin khabithatin nujtusat. Betul. Ya. Betul. Bagi bacaan tersebut. Tapi kalau baca kasyajaratin khabithatij tusat, itu tak betul. Okey, yang Ustaz kata betul tadi sekurang-kurangnya ada dalam qiraat. Walaupun dia hentam aja. Dia tak tahu qiraat apa namanya, tapi dia baca khabithati nujtusat. Sebab dia mungkin agak susah sikit nak letakkan nun baris bawah. Khabithati nijtusat, bawah masuk depan. Jadi macam kekok sikit gitu. Jadi khabithati nujtusat, betul lah tu. Tapi maknanya betul itu ada dalam qiraat. Berbeza dengan seorang pembaca ini, dia baca kasyajaratin khabithatij tusat. Hilang terus tanwin, itu tak betul. Kan? Khabithatij tusat. Memang ramai baca gitu sebenarnya. Ustaz jumpa-jumpalah. Kasyajaratin khabithatij tusat. Dia tak ingat formula. Dah kita bagi tahu dah formula. Kalau ada baris 2, jumpa hamzah wasal, letakkanlah nun baris bawah. Untuk halfnya, ya. Kalau Khalaful Ashir ni bacaan dia khabithati nujtusat. Okey. Terusnya contoh yang lain lagi, ani'budu dibaca anu'budu. Awingkus baca awungkus. Mahdhuranunzur bacanya mahdhuranunzur. Wa'adhabi nirqud baca wa'adhabi nurqud, kerana hamzah wasal tu mula dengan baris depan semuanya. Ya, u'budu, ungkus, unzur, urqud, macam tu. Okey, baik, habis sampai situ. Yang ni bab al-fath imalah, dan di antara dua lafaz Ustaz tak nak masuklah sebab ini panjang cerita sikit. Jadi tak nak cerita bersambung terputus tengah jalan. Jadi kita berhenti sampai yang ke-9 je untuk malam ni. Nanti minggu depan, sebab tu Ustaz sebut mungkin minggu depan habislah untuk Khalaful Ashir. Lepas tu rehat-rehat panjang pula.
Kan? Jadi alhamdulillah ya tuan-tuan dan puan, kita malam ni dah bincang beberapa tajuk tadi tentang usul bagi khalaful ashir. Ada yang biasa kita dengar seperti bab basmalahnya, bab matnya, kemudian tentang sakta, tentang itu yang biasa kita dengar. Ada yang maklumat yang baru tentang tadi awal-awal tadi apa ni baru sekejap tadi tentang kalimah soal yang fi'il amar dibaca dengan hazaf huruf hamzah dan hidupkan sin, dan juga bab iltiqa'us sakinain ada khusus untuk dia. Kemudian bab mim jamak yang bersambung dengan ha dhamir itu juga kena ambil perhatian situ sebab dia berbeza dengan riwayat Hafs. Jadi itulah beberapa tajuk yang kita yang sempat kita huraikan pada malam ni. Ya, insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Tak ada apa-apa halangan untuk tajuk yang seterusnya khalaful ashir. Okey. Ustaz Wallahu nak tanya a'lam. Ustaz nak Boleh, tanya boleh. Boleh, boleh. dalam hamzah al-istifham tu kan hamzah dia ada kadang-kadang duduk depan, kadang-kadang duduk lepas pada alif, ada lepas pada sebelah alif tu macam mana? Kadang-kadang duduk depan. Depan sebelum alif, kadang-kadang lepas alif. Hamzah yang kedua tu kan hamzah dia kan ada dua hamzah. Dan satu tu tu kan kita tambah alif. Kalau kadang-kadang ada hamzah duduk depan pada alif, kadang-kadang hamzah duduk selepas alif tu. Oh, ia hal alif tu. Ustaz perasan tak? Ada kadang-kadang dia duduk depan, kadang-kadang dia duduk selepas alif, kadang-kadang dia duduk sebelah alif. Hamzah tu. Tak buat puting semula. Ni macam ni contoh ni nak Ini duduk contoh sini. Dia duduk depan alif. Kadang-kadang tu yang duduk sebelah alif tu. ini duduk depan alif. Depan alif. Alif yang mana satu alif ni? Alif hamzah tu lah. Kan kita tambah hamzah dia tu kan. Ada yang Ni kita tambah hamzah. yang Okey, kita kita tambah tambah hamzah hamzah. tu. Itu dalam bab hamzah istifham juga kan Ustaz? Hamzah istifham. Amantum Ni ke? hamzah istifham. Macam amantum ke? Pakai Ya. hamzah. Macam Ustaz Yang tengok. tambah yang tambah Yang tambah hamzah tu. Okey, bab yang tambah hamzah ni. Yang tambah hamzah tu. Okey, ini. Ada yang Ni. duduk depan. Lepas ada yang duduk belakang. Ni duduk depan. Tak, yang ni ada alif yang betul lah. Ada yang alif dia duduk. Tu. Kan ada yang berbeza-beza kedudukan hamzah tu. Ni dia duduk Ada situ. dia tak ada rumah. Ni hamzah hamzah yang bertongkakkan alif duduk depan. Hamzah bertongkakkan alif duduk depan. Yang ni hamzah yang tak ada Tak tongkat. betul kat depan. Baru faham ceritanya. Baru faham soalan. So sikit nak jawab ini. Ini dia melibatkan berkaitan dengan Rasam Osmani. Tajuk bab hamzah. Tajuk bab hamzah. Dia kalau kita perhatikan contoh yang ini. Yang ini hamzah di baris bawah. Innakum. Innakum hamzah baris bawah. Okey. Yang ini hamzah baris atas. Dia tak ada kala dia tulis ada tongkatnya, ada kala dia tulis tak ada tongkat. Ni dia kalau yang hamzah baris atas jumpa hamzah baris bawah, yang baris bawah ni dia tak pakai tongkat dia. Berlainan baris. Berlainan baris. Baris. Berlainan baris. Ni berlainan baris juga ni. I. Yang ni berlainan, yang ni sama baris. Sama baris. Ni sama baris. Ini sama baris. Dia duduk Ada yang hamzah depan tu dia tak ada tongkat, yang selepasnya ada tongkat. Panggil tongkat kan alif ni. Supaya faham. Hamzah kotak. Senang sikit nak faham. Dua-dua tu adalah hamzah kotak. Dua-dua adalah hamzah kotak. Okey. Tengok semuanya ada tongkat depan dia. Okey. Hai.
Jadi semuanya ada tongkat duduk depan ni, baris atas. Memanglah orang tua duduk depan dia pakai tongkat. Agaknya gitulah. Okey. Tapi menarik kalau belajar resam Osmani tentang huruf hamzah, yang banyak yang boleh bincangkan atau boleh kita dapat maklumat yang lebih luas lagi. Tajuk khusus tentang huruf hamzah dari segi resam Osmani. Ya. Gitulah. Terima kasih Ustaz. Okey, baik sama. Okey, wallahu alam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz.